Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Shalom dan jumpa lagi. Untuk renungan untuk hari ini, tolong buka ke Matius 5. Matius 5 ayat 27 dan 28. Kamu telah mendengar ajaran ini. Jangan berzina. Jangan berzina. Ini tetapi sekarang aku berkata kepadamu, sesiapa yang memandang seorang wanita dengan berahi telah berzina dengannya dalam hati. Ini ya, kamu telah mendengar. Ini salah satu perintah Tuhan bila kita baca dalam Keluaran 20, di mana kita baca tentang hukum-hukum Allah. Dan salah satu ialah jangan berzina. Itu ajaran yang Allah telah memberi kepada orang-orang Israel melalui Musa. Itu bila seseorang buat satu perbuatan, itu bila seseorang kena tangkap basah, macam kita cakap kan, dia kena tangkap basah. Itu kita jangan berzina. Kita baca dalam Yohanes 8. Ini yang satu cerita yang kita selalu dengar. Ini Yohanes 8. Mari akan baca untuk kamu. Ayat 3. Ahli Taurat dan orang Farisi membawa kepadanya Yesus, seorang perempuan yang didapati berzina. Mereka telah tangkap dia, tangkap basah. Okey. Mereka berkata kepada Yesus, Guru, perempuan ini ditangkap ketiga berzina. Bukan orang memberitahu dia telah berzina, bukan. Mereka telah tangkap ketiga dia berzina. Tengok hukuman untuk berzina. Dalam hukum Taurat, Musa memberi perintah supaya perempuan demikian direjam sampai mati. Tengok, ini satu hukuman yang memang dahsyat. Kalau seseorang kena tangkap basah, habis. Hukuman hanya satu, direjam sampai mati. Sekarang mereka telah tangkap perempuan itu. Kalau kamu nak tahu lebih tentang cerita itu, kamu baca Yohanes 8. Dan kita baca dalam Matius. Bukan saja bila seorang kena tangkap basah, Yesus kata, ayat 28, tetapi sekarang aku, Yesus yang berkata, bukan seorang nabi atau seorang penginjil atau seorang padri. Ini Yesus sendiri yang berkata, Yesus yang mengajar kita. Kita tak ada alasan. Kita tak boleh kata, oh itu kan. Ini Yesus sendiri yang mengajar kita. Tetapi sekarang, sesiapa yang memandang seorang wanita dengan berahi, kita ni, memandang seorang perempuan dengan berahi, nafsu, telah berzina dengannya dalam hati. Ini ada beza kan? Nafsu dan kasih sayang. Ini kita bila kita, okey, saya bagi. Okey, kalau bila kamu di tempat kerja, ada seorang yang bekerja bersama kamu, dia cantik. Kamu nampak dia, kamu ni cantik hari ini Itu bukan dosa. Itu bukan dosa. Kita puji Tuhan. Kita kata, kamu ni cantik. Habis tu kita terus dengan kerja kita lah. Bukan kita nak tengok dia, kita nak berada bersama dia. Bila kita balik ke rumah, kita nak mimpi tentang dia. Itu sudah lebih dah. Itu fikiran sudah lari dah. Itu bukan bila kita nampak seorang, kamu cantik, kamu handsome. Itu bukan dosa. Kita admire, bukan. Itu bukan dosa.
Bila kita, itu yang Is kata ni ya, sesiapa yang memandang seorang wanita dengan berhaid, ini dalam hati sudah ada niat yang lain, niat nafsu, niat jahat. Itu Is kata itu Is kata ni yang fikiran kita. Kita mesti jaga fikiran kita. Ini bukan saja perbuatan, kita mesti jaga fikiran kita. Apa yang kita fikir, apa yang ada dalam hati akan keluar melalui mulut. Apa yang kita fikir, kita akan buat. Kalau kita boleh jaga fikiran kita, itulah kita bergantung kepada Roh Kudus. Sebab sebagai manusia, kita ada kelemahan. Kita boleh jatuh dalam dosa. Itulah kita setiap hari kita berdoa, Tuhan, kuatkanlah. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Kita berdoa, Tuhan, kuatkanlah iman saya, kuatkanlah saya, lindungilah saya dari dosa. Sebab dalam kehidupan kita akan dicobai. Ini pencobaan, itu bukan dosa. Bila kamu dicoba, itu bukan dosa. Yesus sendiri telah dicoba, itu bukan dosa. Bila kita jatuh dalam dosa, itu bila Ewa dicobai oleh iblis. Kalau dia tak ambil buah itu dan makan, itu bukan dosa. Tapi bila dia ambil buah dan makan, itu jadi dosa. Bila kita nampak, itu paling kata ni ya, fikiran kita. Kita mesti jaga fikiran kita. Kita mesti minta Roh Kudus jaga fikiran kita. Dan kita baca tentang seorang raja yang telah berzina. Ini tentang Raja Daud. Kalau kamu buka ke 2 Samuel 2 Samuel ayat 11. Pada musim bunga, iaitu masa raja-raja marah untuk berperang. Dulu bila raja keluar untuk berperang, tentera keluar untuk berperang, raja akan memimpin. Raja akan ikut mereka. Tapi kali ini Raja Daud tak tahu mengapa dia tak ikut. Dia suruh Joab bawa tentera. Ayat 2. Pada suatu petang, Daud bangun dari tempat tidurnya, lalu berjalan-jalan di atas bumbung istana. Dan dari atap itu, dia terlihat seorang perempuan yang sedang mandi. Sangat cantiknya perempuan itu. Sangat cantik. Dia nampak seorang perempuan mandi. Nampak terus jalan lah. Terus turun daripada bumbung lah. Bukan dia nampak tu perempuan, tiba-tiba fikiran dia pun tak lari. Tiba-tiba hati dia pun sudah penuh dengan nafsu. Apa dia buat? Dia tanya, siapa kata perempuan? Dia kata, dia ini isteri Uria. Tengok, mereka bagi tahu, dia ini isteri Uria. Uria adalah seorang askar yang setia kepada raja. Tengok ayat 4. Setelah itu Daud mengirim beberapa orang utusan untuk menjemputnya. Lalu datanglah perempuan itu kepadanya. Raja Daud meniduri perempuan itu, bersetubuh dengan Bathsheba. Dia telah berdosa. Dan selepas dia dah berdosa, dia nak sembunyikan dosa itu. Dia telah membunuh suami Uria, suami Bathsheba, iaitu Uria. Bila kadang-kadang kita jatuh dalam dosa, kita nak sembunyikan. Kita akan buat bermacam-macam. Melalui pendosaan ini, dia telah langgar 3 hukum-hukum halal. Dia telah berzina, dia telah membunuh, dan dia juga telah mengambil isteri orang lain. Tengok satu dosa. Kadang-kadang kita tak tahu. Satu dosa saja. Kadang-kadang ada banyak dosa yang terlibat dengan satu dosa itu. Ini kita mesti menjaga. Itu yang kita baca dalam Amsal. Kalau Pari akan baca, dan Pari harap kamu boleh baca juga. Okey, Amsal 2.
Amsal 3. Sorry ya, Amsal 2, dan kita akan baca lain lah. Amsal 2. Ini tentang pencobaan yang datang melalui seorang perempuan. Kita baca dari ayat 16 hingga 19. Tuan Pari akan baca kepada ayat 19. Semua yang datang kepadanya tidak akan kembali dan tidak menemukan jalan hidup. Kita akan dicobai. Kerana ini lelaki akan dicobai oleh perempuan, perempuan akan dicobai oleh lelaki. Ini sekarang kita semua nak berubah lah. Dulu kita tinggal di rumah, di kampung saja. Sekarang kita, suami dia selalu keluar kerja di negara yang lain, negeri yang lain. Isteri pun kadang-kadang kerja negara lain, negeri yang lain. Dan kita kerja dengan opposite sex. Kadang-kadang kita merasa macam hati kita ditarik oleh seorang perempuan atau lelaki. Kadang-kadang kita rasa, wah ini lelaki ni dia memang lebih sayang saya daripada suami saya. Suami saya langsung tak cakap apa-apa pun. Semalam saya potong rambut pun, tak cakap apa-apa pun. Tengok saya masuk saja, dia kata, wah rambut ni cantik dia, kamu dah potong ke? Suami tak cakap apa-apa pun. Nanti seorang lelaki, wah tengok ini perempuan, ini friend. Isteri saya tak bangun pun. Saya minta sarapan, dia kata sendiri buat lah, sendiri beli lah. Tengok dia beli untuk saya. Di rumah saya suruh isteri buat kopi, dia cakap sendiri buat lah. Wah, sebelum saya tanya pun, tengok dia buat untuk saya. Wah, hati kita dah lembut. Macam lilin sudah. Wah, ini lelaki ni yang memang baik. Perempuan ni memang baik. Itu yang kata dalam bibir mereka. Macam madu. Kita selalu akan baca untuk kamu. Tolong buka ke Amsal 5 ayat 3. Biarpun bibir perempuan lucah, bukan saja perempuan, lelaki pun menintiskan madu. Wah, cara mereka cakap macam madu. Cara lelaki ni cakap macam madu. Suami saya selalu kasar lah. Isteri saya memang pep. Ayat yang ke 15. Dia kata ni, minumlah air daripada telagamu sendiri dan air yang segar daripada perigimu sendiri. Ini satu nasihat. Janganlah ikut perempuan yang lain, lelaki yang lain. Ikutlah ni suami kamu, ikutlah isteri kamu. Minumlah perigi kamu sendiri. Dan ayat 18. Semoga mata ayahmu diberkati. Bersukacitalah dengan isteri masa mudamu, suami masa mudamu. Ini satu ajaran. Kita mesti belajar untuk kita menghargai. Sebab bila kita kahwin, di gereja kita telah kita telah sumpah, bukan dia kata saya akan bersetia kepada lelaki ini, saya akan bersetia kepada suami ini sampai kami mati. Kamu telah buat satu perjanjian di hadapan Tuhan. Bila kamu terlibat dalam kamu berzina, kamu tak menghormati Tuhan Yesus. Betul? Bukan di hadapan padri. Padri hanya seorang alat di tangan Tuhan. Bila kamu berkahwin kata, saya akan bersetia kepada lelaki ini, saya akan setia kepada perempuan ini sampai saya mati. Tapi selepas kahwin 2-3 tahun sudah ada perhubungan sulit dengan lelaki atau perempuan yang lain. Saya tak boleh hidup dengan lelaki itu, saya tak boleh hidup dengan perempuan itu. Sebelum kahwin, wah dia honey lah, dia macam-macam nama yang kita panggil. Selepas kita dah kahwin 2-3 tahun, tiba-tiba suami jadi hantu. Sebelum jadi honey, selepas kahwin 2-3 tahun dah hantu. Tak boleh hidup dengan lelaki itu. Oleh itu cari lelaki yang lain. Itu adalah dosa. Kita sebagai Kristian, kita berdoa. Kita mesti berdoa untuk suami isteri. Kita mesti minum dari telaga sendiri. Itu yang ajaran firman Tuhan.
Dan bila Tuhan menunjukkan kesalahan kita, kita mesti bertobat. Kita baca dalam Alkitab, ada seorang raja. Dia telah mengambil isteri adiknya, Herodias, Herod. Dia telah mengambil isteri adiknya. Dan Yohanes Pembaptis, dia kata, kamu ni dah dosa, kamu tak boleh ambil isteri adik kamu. Walaupun Yohanes telah memberitahu kepada dia tak bertobat. Tapi bila Nathan, Nabi yang dihantar oleh Allah kepada Raja Daud, dia pergi dan kata, kamu sudah berdosa. Kamu telah membunuh. Tengok, dia kata, kamu dah berzina dengan Bathsheba. Kamu dah berdosa. Kamu telah membunuh suami dia. Itu adalah satu dosa. Dia terus bertobat. Itu yang kita baca dalam Mazmur. Ini satu Mazmur yang cantik. Tolong baca. Satu Mazmur yang cantik. Tapi Mazmur 51 ini yang selepas Raja Daud telah bertobat. Inilah doa dia. Ayat 3. Kerana aku mengakui kesalahanku dan sentiasa sedar akan dosaku. Dia kata, aku mengakui kesalahanku. Dia tak salahkan orang lain. Dia tak salahkan Bathsheba. Dia salahkan diri sendiri. Kata, saya yang telah salah. Saya yang telah berdosa. Hanya kepadamu aku berdosa dan melakukan kejahatan ini di pandanganmu. Maka engkau didapati benar dalam kata-katamu. Itu yang Pari kata, bila kita berzina, bukan terhadap suami isteri, terhadap Tuhan. Bila kita berdosa terhadap Tuhan. Kalau kita takut untuk Tuhan, kita tidak akan berdosa. Kita tidak akan hidup dalam dosa. Kita mesti akan tukar cara hidup kita. Ini betul, Yesus kata ni, jangan berzina. Bukan saja melalui perbuatan, juga dalam fikiran kita. Dan kalau kamu sudah berzina, itu adalah satu dosa. Dan saya berdoa, kalau kamu boleh bertobat seperti Raja Daud. Bertobatlah. Jangan kata, saya akan terus hidup dalam dosa. Siapa tahu, saya belum kena tangkap. Janganlah sampai ada anak dengan perempuan, kita dalam bahasa perempuan simpanan. Bahasa Tamil, mereka kata Cina Vida, rumah kecil. Janganlah. Tiba-tiba sudah ada anak dengan dia, lagi susah. Ini bila kita dengar firman Tuhan, kita mesti berubah. Bertobat dan berubah cara hidup kamu. Saya akan tamat dengan satu yang telah berlaku semasa Pari di Klang. Saya satu hari dijemput oleh seorang jemaah untuk melawat kawan dia. Dia kerja dengan jemaah kita lah. Saya kata boleh lah. Dia kata pasal dia belum Kristian, dia bukan Kristian. Saya kata boleh. Tak kisahlah, kalau mereka nak jumpa, Pari melawat sajalah, betul. Kalau masa melawat sajalah. Dan bila saya melawat, dia kongsi. Dia kata, Padri, semalam masa saya, bukan semalam, sudah beberapa hari dah. Dia kata, satu hari semasa saya tidur di sini, dia tunjuk tempat. Ini rumah kampung. Dia kata, saya nampak satu cahaya yang masuk melalui pintu. Pintu saya tutup, Padri. Pintu memang tutup. Tapi saya nampak satu cahaya. Saya pun terkejut. Dan saya nampak muka Yesus. Wah, dia memang cantik. Dia cakap memang cantik. Saya rasa memang. Wah, bila saya dengar pun, saya pun dah macam rasa sesuatu lah. Dan selepas itu saya kata, kamu nak Yesus, kamu nak nampak Yesus? Kamu nak menerima dia sebagai juru selamat kah? Kamu nak jadi anak kepada Yesus kah? Dia kata, saya tak tahu, saya bagi masa lah. You ambil lah 1-2 minggu, nanti Pari akan datang, kita akan bincang lah.
Dan semasa tu ada terjemah yang telah bawa padi ke rumah dia. Dia kata, "Pastor, saya mau bagi tahu, dia ada perhubungan sulit dengan seorang lelaki yang sudah kahwin." Okay. Itu dia cakap lah. Saya mau tanya perempuan tu lah. Pergi ke rumah dia. Saya pun pergi melawat. Apa khabar? Dia cakap, "Baik." Nak baptize kah? Dia cakap, "Mau." Mau jadi anak Yesus kah? Tapi saya dengar kamu ada perhubungan sulit dengan seorang lelaki yang sudah kahwin. Dia mengaku, dia tak. Kata tak. Dia cakap, saya mengaku, dia cakap, ya, pada saya ada. Saya kata, macam itu kau tak boleh lah. Mengikut ajaran Yesus Kristus, kamu tak boleh. Ini perhubungan kamu mesti mau putus. Kalau kamu nak jadi anak Yesus, mesti mau putus perhubungan ini. Kalau kamu tak, saya tak boleh lah. Dia terus kata, saya tak boleh putus perhubungan ini dengan lelaki itu. Tengok, Yesus telah menampakkan diri kepada dia. Dan Paris sudah bagi tahu kepada dia, itu adalah satu dosa. Tapi dia tak nak bertobat. Dia mungkin rasa itu jalan yang baik. Walaupun jalan itu bukan baik, dia sendiri tahu itu bukan satu jalan yang baik. Perhubungan yang baik. Dia nak hidup dalam dosa. Dia kata, macam dia, saya akan pergi ke neraka pun tak apa. Saya nak kuatkan perhubungan saya dengan lelaki itu. Hari ini saya minta kamu, sekadar jangan berzina dalam fikiran pun. Ini kelemahan kita lah. Kadang-kadang kita akan dicobai. Ini dalam dunia ini kita mesti akan dicobai. Tak ada orang yang tidak akan dicobai. Yesus sendiri telah dicobai. Iblis telah mencobai Yesus Kristus. Tapi kita berdoa supaya Tuhan akan menguatkan iman kita, supaya kita tidak akan jatuh dalam dosa. Kalau kamu sudah jatuh dalam dosa, seperti Raja Daud, bertobatlah. Jangan hidup dalam dosa itu. Bila kamu hidup dalam dosa itu, ada satu akibat saja. Kehidupan di neraka. Kamu boleh pilih. Ikut ajaran Yesus atau ajaran dunia. Itu adalah pilihan kamu. Jangan berzina. Bukan saja dalam perbuatan, dalam fikiran pun. Tuhan memberkati kamu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.